Kita dah pun siap sedia. Kita bersama Pagi dan juga anggota Raihan kita bersama kita. Abang Abu dah siap sedia? Lagu dah tukar, lagu Thank You Allah. Awak kita merancangkan yang lain. Kita merancang, Allah menentukan. Thank You Allah. Silakan. Cek, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya datang sini pun nak belajar ya. Tak, Abang Abu ni paksa pula. Saya dengan Abang Abu ni sebenarnya satu sekolah di Johor Bahru, Sekolah Tasik Utara. Kami rival ni, rival dalam bola sepak. Okey, kita cuba menceriakan suasana yang untuk penutup ni dengan lagu kesyukuran kepada Allah, iaitu Thank You Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nyanyi sekali ya? Thank you Allah, thank you Allah. Okay everyone, sing. Thank you Allah, thank you Allah. Boleh buat sikit tak? Sikit lagi, louder. Sometimes I'm
Thank you Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Apa khabar semua? Ceria-ceria selalu, ceria-ceria selalu, sentiasa dalam keadaan ceria, sentiasa dalam senyuman. Senyuman yang manis, senyuman yang sangat ikhlas, senyuman yang datangnya daripada jiwa. Sesungguhnya senyuman itu mempunyai satu kekuatan yang luar biasa, satu kekuatan yang boleh menjadikan diri kita lemah lembut, satu kekuatan untuk menjadikan hati yang keras pun jadi lembut dan cair disebabkan senyuman. Jadi sentiasa senyum walaupun apa keadaan kita. Mungkin kita berdepan dengan pelbagai situasi yang mungkin mencabar, tapi jangan lupa untuk senyum. Senyum dan terus senyum dan terus senyum. Pasti kalau anda hari ini hanya melakukan senyuman saja, tengok di akhir nanti apa berlaku. Pastinya hari ini akan berlaku, hari ini akan berakhir dengan sangat indah. Jadi jangan lupa untuk senyum, teruskan senyuman bersama dengan Abang Bu dalam program Alright, Ilmu Wang Dunia Akhirat pada hari ini. Dan hari ini Abang Bu akan bawa petua yang ke-9. Alright, petua yang ke-9 sebelum kita mengakhiri petua yang ke-10 esok. Jadi apa kata kita mulakan hari ini dengan istighfar. Dan istighfar Abang Bu kan, bila dengar Abang Bu ni, kau orang kena istighfar macam ni kan, kau istighfar kau tengok lepas tu tekan share. Astaghfirullahalazim. Kita tekan share astaghfirullahalazim. Kat mana kita nak tekan? Astaghfirullahalazim. 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 Alright, astaghfirullahalazim. Kita tekan astaghfirullahalazim. Sebab sesungguhnya istighfar itu membersihkan banyak kekotoran yang berada dalam jiwa, dalam minda, dalam inilah kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan istighfar kita akan dibersihkan dan dijadikan lebih best, lebih power, lebih semangat, lebih ceria, dan segala-galanya akan jadi lebih bila kita banyak beristighfar. Cuba letakkan satu target dan setiap hari beristighfar lebih kurang 100 kali ke 200 kali. Kalau yang baik 1000 kali, setiap hari 1000 istighfar. Best sangat kehidupan anda. InsyaAllah pastinya hidup tak akan lebih barakah dengan istighfar. Dan jangan lupa buat apa? Satu lagi kita cakap Alhamdulillah. Kali ni tekan love. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tekan love Abang Bu. Sambil tengok Abang Bu tu kan, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kita dapat juga pahala, right? Kerana kita melakukan benda-benda yang baik sahaja, insyaAllah. Dan apa khabar di sana? Saya memang di Singapura ni, hari ini keadaannya mendung, belum hujan, tapi keadaan mendung yang saya pasti akan ada hujan sebentar lagi. Dan sesungguhnya hujan ini akan membawa rahmat di Singapura. Sekolah-sekolah dah bermula lama seperti biasa. Semua telah pun dibukakan seperti biasa dengan hanya ada social distancing. Maksudnya kedai makan sudah boleh kita pergi makan, sudah boleh adakan meeting-meeting, mesyuarat, tapi dengan menjaga social distancing yang telah pun diintroduce pada kita semua. Jadi itulah norma baru di mana kita perlu pakai mask. Kalau dulu keluar tak pakai mask, sekarang memang kena pakai macam ni. Dia kena macam ni. Dengar tak saya berbual? Dengar. Dia dah kena pakai macam ni pergi mana-mana kena pakai sebab ini adalah norma baru dalam dunia yang terus begitu pantas berlalu, right? So kita nak tengok hari ini siapa yang berada di sini. Alright, Ilya Emir, Ifa dah ada. Assalamualaikum AA. Wah, Ifa dah 2-3 hari dia bercuti. Bercuti bersama dengan keluarga, right? Alhamdulillah, semoga dirahmati dan diberi kesihatan yang baik untuk menyampaikan ilmu. Amin. Itu saya amat perlu untuk mengekalkan, sentiasa mengekalkan. Mudah-mudahan Allah juga yang boleh bagi benda tu. Jadi kita terima kasih kerana doa tersebut, Ifa. Dan kita ada Abu Hanifah. Assalamualaikum Abang Abu yang handsome. Bila ada handsome, kita perlu berikan dia tepukan. Bila ada handsome, kita juga berikan dia satu DJ hot. Ini untuk orang yang ada handsome belakang tu pastinya akan ada. Alright. Okay, Mazli Harun juga. Alright, kita akan bagi dia satu tepukan. Dan juga kita ada bagi dia satu DJ hot juga kepada Mazli. Alright. Pagi ni hujung rahmat di Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Alright. KL pun hujan lebat. Mazli cakap KL hujan lebat. Abu Hanifah cakap Negeri Sembilan hujan lebat. Dan kita ada Suhaimi selamat pagi Isnin AA. Thank you Allah.
Thank you AA yang apa ni? Yang handsome luaran dan dalaman. InsyaAllah, amin. Dan sudi share 1 jam of your nyawa dengan kita. 1 jam 1 jam masa usia kita berikan pada benda-benda yang bermanfaat. Yang bestnya kan, sebab hari ni benda ni digital, jadi benda ni boleh dirakam. Saya memang kalau tengok YouTube saya memang penuh dengan benda ni. Setiap hari benda yang saya kongsikan saya letak dalam YouTube. Mudah-mudahan satu masa nanti YouTube tu akan menjadi satu universiti, universiti kewangan tu. Ada banyak benda yang orang boleh semak dalam YouTube yang akan memang dah ada pun, cuma kita ni tak gerti lah nak macam market benda-benda YouTube ni kan. Kita buat je, right? Kita tak pedulikan apa yang berlaku dengan benda tu. Kita buat, sesungguhnya niat kita adalah nak memberi ilmu. Kita bagi saja. InsyaAllah Allah tahulah macam mana nak menguruskan, Allah tahulah macam mana nak sampaikan, Allah tahulah macam mana nak menjaga benda-benda tu. Jadi kita jangan terlampau risau sangat dengan benda-benda tu. Yang penting kita buat. Kerana hari ni pula kita belajar, takut miskin ke takut neraka? Yang mana satu? Takut miskin ke takut neraka? Kalau takut miskin tu lah yang menjadikan orang ni berkejar-kejaran tanpa tanpa memikirkan sedikit pun akhirat. Tapi kalau kita takut neraka, ya Allah, dunia ni jadi kecil sangat, dunia ni tak penting, miskin pun tak apalah, janji aku masuk syurga. Itu akan berlaku kepada semua orang yang takut akhirat. Alright, okay. Dan kat sini kita ada Muhammad Ali bin Johar. Baik Abang Abu, dia cakap baik. Alright, okay, baik. InsyaAllah, amin. Jadi universiti Abang Abu, jadi universiti kewangan. YouTube tu jadi universiti, babe. Lepas ni nak cek kewangan kan, tekan je YouTube Abang Abu, kat situ adalah semua benda-benda mengenai kewangan. Setiap hari kita bagi ni kan. Dan ilmu ni boleh diguna pakai. Yang best je ilmu kewangan ni, dia lebih evergreen daripada ilmu-ilmu lain. Kalau kita tengok ilmu lain ni ada perubahan, alright, tapi ilmu kewangan ni dia evergreen. Dia evergreen, sentiasa perlu benda tu dan sentiasa sama, lebih kurang sama je. Dia tak ada perubahan yang drastik sangat, tapi dia sama saja, fundamental dia sama, alright, mindah dia sama, cara kita nak menyimpan tu sama. Mungkin teknik-teknik pelaburan dah berubah, teknik-teknik menyimpan dah berubah. Kalau dulu kita pakai tabung buluh, dia tukar kepada bank. Sekarang dah pakai benda-benda yang fintech, macam Abang Abu gunakan Wahid Investment untuk untuk apa ni, untuk online punya simpanan. Dan saya juga ada melabur dalam MCO untuk kita gunakan banyak benda. Jadi pelaburan tu cuma dia teknik dia berubah, tapi fundamental dia sama juga. Dia tak ada perubahan dalam fundamental, tapi sama juga, right? Jadi kat sini selamat pagi juga kepada abang-abang dan adik-adik kat sini yang handsome-handsome. Okay. Dan pretty, alright. 2 hari tak dapat tengok live, tak ada line sebab kawasan saya perlu pergi tu penuh dengan gunung, sejuk. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Saya tahu mudah-mudahan dia adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Kadang-kadang kita ni bila kita dalam keluarga ni, kadang-kadang kita perlu ada masa-masa yang hanya untuk keluarga kita saja. Bagus, Alhamdulillah. Ada orang kadang-kadang kita tak dapat sebab mungkin ada benda-benda lain. Kadang-kadang kita ni, keluarga kita yalah, ada macam-macam isu kan. Kadang-kadang keluarga kita ni berkongsi, jadi macam-macam lah yang perlu kita buat untuk supaya kita dapat ketenangan juga. Alright, tahniah kepada Ifa yang pergi ke gunung-gunung. Penuh dengan gunung-gunung, babe. Kalau gunung-gunung kat Malaysia dekat Perak banyak. Perak lagi mana dekat of course Sabah tu jangan cerita lah. Kalau Sabah memang dah naik gunung lain kan, dah naik gunung Kinabalu tu. Alright, so tahniah kepada anda juga. Dan Kak Asma kat sini ada, Assalamualaikum AA yang handsome dan manis dan best. Bila awak cakap handsome, takkanlah saya tak bagi tepukan ni kan. Takkanlah saya tak bagi video ni. Alright, apa kata kita mulakan hari ini dengan mungkin soalan yang mungkin awak ada pada Abang Abu. Soalan yang mungkin nak diajukan sebelum saya cerita pasal petua rahsia pelaburan yang ke-9. Hari ni yang ke-9, petua pelaburan yang ke-9. Memang satu petua yang saya rasa perlu didengar, perlu diamalkan oleh semua orang yang nak melabur. Dan kadang-kadang orang tak tahu pasal benda ni, dan sebab tu Abang Abu nak bagi tahu, sebab saya sudah melalui benda tu. Jadi saya rasa kita perlu faham mengenai benda ni. Dan kalau kita faham mengenai benda ni, insya-Allah dia akan jadi lebih kemas kita punya
pelaburan-pelaburan kita insya-Allah. Tapi sebelum tu, apa kata soalan-soalan anda yang saya memang tunggu, sebab soalan anda adalah makanan minda untuk saya. Setiap soalan anda dia seperti makanan minda untuk saya. Dan untuk pengetahuan anda, saya belum lagi sarapan, jadi bagilah soalan sebagai dia menjadi santapan minda sebelum saya bersarap hari ini. Hari ini insya-Allah, hari ini saya tak berpuasa pada hari Isnin pada hari ini. Dan ada tak soalan-soalan yang mungkin anda nak tanya, dan macam mana mungkin ceritakan sikit ke apa yang sedang berlaku dalam kehidupan awak, alright, macam mana, semua sihat, ada tak benda-benda yang mungkin awak nak kongsi yang berlaku di tempat awak tu, dipersilakan. Alright, sebab ini sesi interaksi, interaktif. Saya tak nak saya je berbual dan saya tak berkongsi benda-benda maklumat-maklumat yang mungkin awak boleh bagi pada saya. Cik, Maria Mokhtar dia tunjuk macam ni. Dia tunjuk macam ni. Maria Mokhtar, power dia, power babe. So apa kata dengan mulakan dengan soalan. Terima kasih kepada yang semua yang sudah berada di sini. Saya nak berikan tepukan untuk anda setiap hari insya-Allah. Tak apa, kita ada lebih kurang hari ni kita nampak macam 18,000 orang yang sedang menghadiri program ni. Dapat mudah-mudahan ada naik 20,000 20,000 orang sedang menyaksikan benda ni. Terima kasihlah kepada 20,000 orang yang sedang menyaksikan. Mudah-mudahan ilmu ini akan terus sampai kepada anda, terus menjadi satu amalan yang boleh lakukan. Mudah-mudahan 10 petua yang abang berkongsikan dalam petua pelaburan ni pastinya akan memberikan manfaat kepada anda. Jadi apa kata kita jangan tunggu-tunggu lagi, tanya soalan, sebab soalan ni dijadikan benda tu momentum tu bagus. Bila awak tanya soalan, abang bukan jawab, dan mungkin daripada situ timbul lagi satu soalan dan satu soalan, dan dia jadi menarik sampailah saya boleh bagi petua yang hari ini. Petua hari ini taklah macam berjela-jela saya perlu cakap, dia hanyalah memerlukan dalam 10-15 minit saja untuk saya nak bagi tahu petua tadi. Tapi sebelum tu kita kan memang 1 jam berbual. Kita berbual daripada 9 pagi sampailah pukul 10 kan. Jadi 1 jam tu banyak benda yang kita boleh bual-bualkan. Jadi apa kita ambil masa ni untuk jawab soalan-soalan anda. Alright, pastinya ada soalan. Kenapa kadang-kadang bila kita suruh dia tanya kan, dia orang macam bela tau, macam apa aku nak tanya macam aku tak tahu nak tanya apa-apa. Tapi boleh je tanya. Mungkin soalan-soalan mengenai kewangan itulah yang terbaik untuk Abang Abu kan. Tapi kalau ada benda-benda yang saya dah kongsi lama pun, kalau benda tu kecil saya kongsi balik. Kalau benda tu memerlukan penjelasan, saya cakap je pergi check yang depan tu. Alright. Okey, dan kita ada Wahid Invest tu lebih kepada simpanan ke pelaburan air. Saya ada akaun tapi belum pernah melabur. Dia macam ni, Wahid pada abang, dia memang ada pelaburan, dia punya konsep pelaburan. Sebab Wahid itu sendiri dia tak boleh buat simpanan, dia orang hanya boleh melabur. Lesen yang Wahid ada, lesen daripada daripada Bank Negara dan juga Security Commission membenarkan Wahid untuk melabur. Maksudnya kalau kita bagi duit, dia tak boleh simpan tau, dia kena melabur dalam instrumen yang dia dah ada. So dari konteks tu memang dia adalah satu pelaburan. Tapi dalam konteks saya mengambil Wahid ni sebagai satu simpanan. Apa saya buat, setiap duit lebih yang ada dalam online ni saya transfer kat sana. Saya transfer. Saya buat macam tu je. Dan bila saya buat macam tu, saya nampak dia bentuk satu simpanan online. Kalau kita balik rumah, kita masuk dalam tabung. Kan, kita balik rumah, masuk dalam tabung. Tapi dalam online nak masuk tabung mana? Kan, kalau kita biarkan benda tu dia akan mungkin kita belanjakan ke whatever. Jadi saya tengok, dia lebih. Masuk je dekat Wahid Invest. Yang lebih. Masuk Wahid Invest. Setiap hari kita adalah masuk dalam Wahid Invest. Dia sebagai satu simpanan pada saya. Tapi bila kita buat macam simpanan tu pun, baru saya check tadi, saya dapat lebih kurang dia punya, sebab dia syariah compliance tengok saya baru letak sikit saja, tapi saya dah ada 14% return. Saya dapat RM188. Ni untuk nampak RM188. Ni lebihan tau, duit lebihan sikit saya simpan macam tu. Saya tak simpan macam seleput macam tu, tak. Sebab saya tak menganggap dia macam satu pelaburan, dia adalah simpanan lebihan. Tu yang saya buat. Alright, boleh So itulah yang pada saya lah So you boleh jadikan dia sebagai sama macam Abang Bu letak je. Kalau you nak melabur tu melabur, dia kena perlu dia, sebab dia ada banyak. Dia ada pelaburan konservatif, pelaburan agresif, dan awak kena tengok apa awak punya risk profile. Daripada situ dia akan cadangkan. Sebab tu dipanggil dia more intelligent, sekarang dia robo invest. Dia tanya soalan, kita bagi, dia akan proses, dia bagi inilah yang terbaik untuk anda. Jadi awak pilih macam itulah kalau nak melabur. Kalau ikut Abang Abu, saya just simpan saja, saya tak melabur pun dalam tu. Alright, Jumaat, salam AA, waalaikumsalam Jumaat.
Say, how do you find the next multi-burger company? Exact Emergence, Microsoft, Apple. Oh, that one kalau you nak find, dia tak ada satu formula yang betul. Dia tak ada satu formula macam ni nak find. Tak. Biasanya benda tu adalah di risiko juga. Kalau kita tengok investors, kalau kita tengok venture capitalist, alright, sebab saya terlibat dalam venture capitalist dan saya faham kita tak ada satu kaedah tau. Tapi kita akan spread kita punya risk. Kita tak akan just like pada satu company. Kita nampak kalau startup ni kan, kita nampak ada 10 startup dan kita study, kita akan masuk 10. Daripada 10 mungkin 8 kita hangus, tak ada dapat return. Tapi 2 ni kita pasti kita dapat balik return dan lebih. Sebab tu kita tak ada macam satu company, tapi kita akan spread. Dan kita tahu spread kita mungkin 8 akan hilang, dan mungkin 1 atau 2 akan buat kita get back all our investment. So itu yang sebenarnya berlaku. Jadi dia tak ada satu method untuk kita nak cari some company. Semua orang boleh claim. Everybody are claiming they are the next giant, the next whatever. Sekarang saya tengok lagi satu yang actually gunakan kaedah ni, dia panggil B. The B tau, B. So it's another yang orang cerita, dia dah keluar dekat Silicon Valley punya review. Silicon Valley review ni kalau nak tengok macam company-company yang mungkin ada potensi, adalah tengok review daripada Silicon Valley punya review. That's Forbes magazine juga, dia boleh actually like, sebab biasanya kalau kita tengok yang past, company-company yang ada dalam ni biasanya dia meletup. So itu satu kaedah lah. Lagi satu, ramai nak melabur saham tapi tak ada ilmu, dan bila pergi seminar saham kadang-kadang sifu tak ajar cara yang betul, hanya tuntung. Apa nasihat? Jangan pergi, datang kelas Abang Abu dulu, belajar ilmu kewangan dulu. Nasihat saya itu je, belajar ilmu kewangan. Tanpa ada ilmu kewangan, awak melabur saham ke melabur apa pun dia tak menjadi, sebab awak tak tahu dia punya asas kewangan. So sebab tu dia orang pergi tengok untung, oh ini buat duit, lepas tu dia masuk, dia habis kan. Jadi asas kewangan tu perlu. Saya bukan cakap yang mengajar ni semua tak betul. Yang mengajar dia benda betul. Dia mengajar benda yang dia faham dan dia tahu. Kan? Tapi kita ni belum bersedia. Kita belum bersedia nak bawa kapal terbang. Macam mana kau nak bawa kapal terbang? Kau kena belajar dulu asas-asas. Sebelum even nak bawa kapal terbang tu, kau kena belajar banyak benda. Asas-asas dia dulu, betul? Baru you akan belajar kapal terbang. Tapi sebelum nak bawa kapal terbang, mata kena betul, kena check. Jadi banyak benda ni. Jadi asas tu yang ramai orang tak ada. Contohnya nak buat bangunan yang tinggi, asas, foundation, dalaman tu kena penting. Kan? Dalam, yang asas-asas dalam tu, foundation tu penting. Dah ada foundation tu, barulah kita boleh bina. Tapi masalahnya ramai tak nak buat macam mana. Kita pun tak boleh cakap apa. Bila dah kena, duit dah habis, semua dah tak ada, tu jam baru mencari. Itu jam barulah datang mencari, nak belajar itu, nak belajar ni. Jadi pada Abang Abu, kalau IFA ada ramai orang yang nak melabur, cakap dia, kau dah belajar tak asas-asas kewangan? Kalau tak ada, arrangekan satu IFA. Arrangekan, kita cuba buat baik untuk diorang. Kita arrangekan macam IFA buat yang tu hari kan, ada dalam 20 orang lebih datang tu. Kita buat macam tu supaya orang yang datang ni mungkin dia akan dapat. Mungkin yang tu kita sekarang yang kita buat biar duit tu adalah lebih kepada kewangan. Tapi pengurusan ni dia perlukan benda yang lebih mendalam, lebih yang detail. Sebab dia kena faham daripada asas. Lepas tu dia kena ada sistem. Right, sistem melabur dia. Semua benda-benda macam itulah. Itulah yang saya nasihatkan datang program. Okey. Wahid Invest tu apa IFA? Wahid Invest tu sebenarnya dulu macam ada isu. Tak, ASB, ASN ni semua sekarang dia satu tempat untuk melabur, di defensif. Maksudnya awak tak boleh mengharapkan pulangan yang besar dengan melabur dalam ASB dan ASB, ASN ni. Awak tak boleh mengharapkan pelaburan akan berganda-ganda. Tak boleh. Sekarang sebab climate pelaburan dah berubah. Alright? ASB atau ASB boleh hanya bagi banyak tu je. Apa yang dibagi tu je lah yang terdapat. Jadi secara mungkin dia selamat, tapi dia tak boleh memberikan pulangan yang luar biasa. Itu ASB dan ASN, alright? So boleh, tapi awak tak boleh mengharapkan pulangan yang besar. Nampak? Isu dia sebab dia tak boleh bagi benda yang 7%, 9% tak boleh lagi. So saya boleh hanya bagi 3%. Mungkin lepas ni kekurang dan sebagainya. Sebab tu kita perlu ada ilmu untuk kita cuba mengembangkan kita punya pulangan. Kita menggandakan pulangan kita. Sebab tu perlu ada ilmu dan sebagainya. Right? Wahid Invest adalah satu fintech. Kita melabur secara robo advisory, di mana kita tak perlu ada account. Maksudnya kita boleh melabur dengan online. Alright, kita ada duit, kita ada account bank transfer dekat dalam Wahid Invest. So Wahid Invest ni akan
mula melaburkan duit kita mengikut apa yang kita dah profile kan. So nak tahu lebih lanjut boleh Abang Abu boleh PM Abang Abu, saya kasih link, awak register je kat sana. Register dekat sana boleh juga. What's your opinion of Telsa? Saya tak ambil tahu pasal Telsa, so saya tak ada apa-apa opinion. I don't know about Telsa, then I don't have any opinion for that. Alright. Melabur online guna apps Wahid Invest. Yes. Assalamualaikum ya AA yang baik hati dan AA semua. Moga hari ini lebih baik daripada semalam. Amin dalam segala aspek kehidupan. Alright. Kita juga Assalamualaikum AA yang manisnya. Nampak tu. Ini kena bagi. Dia cakap manis kena bagi ni. Dr. Mista sebab dia cakap baik kan. Okey lah. Alright. Bagi yang nak tahu pasal Wahid and everything, you kali PM je saya. Alright. PM dalam ni nanti saya akan bagi link dia. Link dia lepas tu awak pergi cari dan register. Sebab apa bagi link? Alright, dia adalah kalau orang gunakan link aku dapat berapa sekarang? RM2.50. Something like that lah. Dia bagi RM2.50 US. Kan kalau you activate the account lah. Kalau buka tak ada. Kalau activate the account. Nak activate the account berapa? RM100. Macam saya buat ni lah. Saya tunjuk tadi kan. Ada tak aku tunjuk kan? Saya tunjuk ni, nampak ni saya tunjuk. Ini sikit-sikit saya buat, right? Saya buat sikit-sikit kan, nampak tak dia punya graf ada naik kan. So pada hari ini saya ada RM7,811.17. Ini duit lebihan, maksudnya dia macam simpanan tau. Kita balik, kita letak dalam tabung. Tapi yang ni kita kan buat online, kita kan buat jual beli online. Kadang-kadang ada duit lebih online, tengok ada berbelas-belas ni masuk kat sana. Ni yang ada mungkin hari ni kita tengok okey lah yang ni masuk sana. Dia macam tu. Jadi benda tu dia bersambung lah, dia simpan mungkin satu hari nanti benda ni jadi 7 juta kan, 7 juta. Okey lah ada 7 juta dalam kita punya account kan, apa bagus kan. So itulah yang sebenarnya saya buat dengan online tadi. Alright, ada tak apa-apa soalan lain sebelum kita nak masuk ke petua yang ke-9 hari ini? Petua ke-9 hari ini dia menarik dengan apa yang kita tengah bincangkan kan. Sebab bila melabur-melabur dan sebagainya, petua ke-9 ni yang saya dah letakkan untuk anda. Okey, ada yang Hilmi dia cakap Assalamualaikum AA semua AB, semoga redha Allah. Assalamualaikum AA, hello di Sabah, thank you for ilmu-ilmu forever grateful. Allahu Akbar. Nina Osman ni dia buat banyak program untuk kanak-kanak, anak-anak, entrepreneurship, social entrepreneurship. Ni pun adik-beradik kita juga yang dah berhijrah ke Sabah. Mungkin kat Sabah kita ada few people, Nina, macam Akak Aniko tu daripada college Kiara, she's very adik-beradik kita. So maybe you guys can do something together dekat sana. Alright, dan dia banyak buat program-program untuk anak-anak, like nak macam mana nak menjadikan mindah kewangan, like nak berbisnes dengan social whatever tu Nina Osman. Alright, adik-beradik kita juga berada di Sabah. Jadi siapa yang mungkin nak tahu lebih pasal anak-anak kan, nak macam mana nak ajar dia orang macam nak berniaga, like. So dengan social entrepreneurship, dia bukan nak buat duit je, nak bantu orang bib. Tu hantar anak-anak kau dekat Nina ni. Alright, petua 9 ni power nak dengar. Tak, petua 9 power kan. Nanti kau dengar, nanti dia cakap apalah ini je petua 9. Apalah Bambu cakap power kan. Tapi memang betul. Sebab petua 9 ni sebenarnya, kalau kita tengok apa tu petua 9. Alright, saya tunjuk kat sini petua nombor 9, saya nak tengok. Alright, petua nombor 9 ni sebenarnya dia macam ni. Dalam pelaburan, bila kita melakukan pelaburan, ingat tak, kalau kita melakukan pelaburan ni, dia akan ada perbelanjaan tau. Maksudnya ada perbelanjaan tertentu. Alright, sebab hari ini bila kita nak melabur ada kos. Alright, ada kos seperti kos pengurusan, kos transaction, bayaran cukai, yuran dan sebagainya. Sebab ramai kadang-kadang kita tak pandang benda-benda ni. Contohnya macam tadi Ifa cakapkan, ada orang yang melabur dalam saham tapi dia rugi disebabkan dia tak tahu ada kos-kos yang dia cakap, oh ini dah buat dah RM2 kita buat, okey kita keluar. Tapi mungkin ada kos-kos lain yang kita tak pandang. Mungkin buat perniagaan. Dalam perniagaan pun kadang-kadang kita tak nak mengambil benda-benda macam cukai kan. Ada kos-kos ni yang penting. Sebab kos-kos ni akan menjadikan kita boleh menjana dengan lebih. Dia memberi ketenteraman jiwa contohnya. Itu yang perlu kita faham. Jadi apakah kos-kos yang ada dalam pelaburan yang aku nak buat? Tak kira lah. Contohnya nak melabur dalam hartanah. Awak ingat hartanah RM400,000, awak beli RM400,000. Dia ada kos-kos lain. Kos guaman, kos loan, like, macam-macam kos. Jadi kita perlu tahu. Tapi
Apa yang Abang Bu cuba cakap adalah kalau kos-kos tu boleh menjana kita lebih banyak duit, apa salahnya kita mengambil kos-kos ni? Kan jadikan kos-kos tu sebagai kos yang penting dalam pelaburan kita. Sebab ini berlaku, kenapa tau? Saya kadang-kadang saya melihat ada orang ni dia tak kira kos. Lepas tu dia tak untung. Itu perkara yang rugi. Tapi ada orang juga dia menolak peluang yang baik sebab dia dengar kos. Oh, ni ada kos pengurusan, tapi sebenarnya dia boleh buat, kalau dia melabur dia boleh buat lebih. Dia boleh buat banyak. Contohnya dalam FB ad lah, dia cakap dia nak buat internet. Right, lepas tu dia cakap FB ad ada kos lah. Tapi kalau kos tu boleh menjana duit, kalau kita letak RM100 right dalam FB ad dan kita dapat RM1,000 sebagai pulangan, okey apa? Kan? Tapi kalau kita letak RM500 dalam FB ad, kita dapat RM100 pulangan, then salah. Nampak? So kita kena faham benda tu. Sebab tu kadang-kadang ada orang ni dia menolak 100% sebab dia dengar kos. Ada juga, saya pelik juga tengok cakap payment gateway contohnya. Kita ada payment gateway tu memudahkan kita dapatkan duit. Tapi sebab dia charge 3%, dia cakap 3% kalau transaction, ada transaction 3%. Sebab 3% dia tak nak. Dia cakap kenapa dia 3%? Hello, itu hanya bila ada orang buat transaction. Tapi kalau awak tak ada benda tu, mungkin orang tu tak beli daripada awak. Clear tak? Jadi pastikan kita ni jangan jadi orang yang menolak tanpa kita melihat apa sebenarnya ada di dalam tu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ramai orang lepas peluang-peluang sebab dia berkira sangat kos-kos tanpa dia melihat pulangan yang tu datang. Sebab tu kita kena, saya nak awak jadi macam orang yang betul-betul faham apa kos-kos dan kos-kos yang perlu kita belanjakan. Kan, contohnya saya juga pernah tengok orang yang dia rasa dia buat perniagaan, dia nak beli perniagaan kan, so dia belilah dengan orang ni, tapi dia tak tahu yang sebenarnya macam itu tak bagus. Awak kena ada satu lawyer contohnya, buat perjanjian, ada kos babe. Jadi kos tu penting kan, kos tu sangat penting untuk kita membeli menjual perniagaan ataupun kita buat satu JV venture dan sebagainya, kena ada perjanjian, itu kos. Tapi ramai yang rasa benda tu macam kos, tak payahlah, kita tak payah panggil lawyer, kita buat je sendiri. Tapi bergaduh nanti bertumbuk ni tu jam habis semua. Itu adalah kos yang saya rasa kos yang perlu kita jadikan sebagai satu benda, right? Itulah yang saya nak bagi tahu hari ini. Jadi bila kita buat pelaburan, pastikan ada kos-kos yang sebenarnya perlu kita absorb ataupun perlu kita jadikan dia sebagai satu kos dalam pelaburan ni supaya kita terselamat daripada banyak benda. Tapi at the same time, kalau kita tengok kos tu membazir, kalau contohnya mungkin kita boleh buat perjanjian yang simple saja, tapi kita buat perjanjian yang mungkin melibatkan kos yang tinggi kan, itu mungkin satu pembaziran. Tetapi kalau setakat kita tahu ini okey, benda ni sangat penting, right? Kalau tak akan bergaduh ke kita, jadi kita jadikan dia kos. Sama juga dalam pelaburan, ada kos pengurusan aku bagi dia RM100,000 nak, dia cakap pengurusan. Tapi apa yang berlaku dengan adanya pengurusan tu, duit tu dia boleh dibiarkan dengan lebih cepat sebab mereka ada kepakaran dalam benda yang kita nak melabur. Kan, itu juga adalah satu benda yang kita perlu ambil perhatian. Tapi bila saya cakap macam itu, jangan pula tertipu sebab yang dengar kat sini ni mungkin ada juga scammer dengar juga. Jadi dia akan buat satu benda, contohnya okey, awak kongsi dengan saya, alright, lepas tu ni kos awak kos awak sebab Abang Bu tadi kan cakap ni kos, ini adalah kos saya. Maksudnya awak letak RM100,000, ni kos saya, jadi ni saya akan bagi pulangan. Jangan jangan. Kalau orang tu bukanlah orang yang boleh berikan pelaburan, contohnya dia mempunyai syarikat yang berdaftar di bawah bank negara, yang mempunyai lesen security commission, selagi dia tak ada dua benda ni, jangan kau nak melabur. Aku cakap ulang sekali lagi, kalau nak melabur, pastikan mereka ni company yang berdaftar dengan bank negara. Kakak Malaysia ni lah, bank negara dan security commission ada. Pastikan, tak tahu telefon bank negara tanya, ni company ni memang daftar kat sini ke? Security commission, telefon tanya. Alright, lepas tu baru buat perjanjian. Bukan sebab aku cakap perjanjian je kau buat, kau tak check benda-benda tu. Clear ke clear? Sebab tu saya cakap kadang-kadang nak check company ni perlu kos. Kan kita nak check company ni kan, kita nak pergi nak pencari dekat SSM ke, kalau kat Singapura kita cari dekat Accra, kena bayar. Kan, kena bayar apa? RM5 je, $5. Bayar $5, dapatlah dia punya data. Ni siapa company ni, apa lama, whatever. At least kita tahu, right? Ini adalah kos-kos yang perlu. Jangan jadikan alah RM5 tak maulah, aku better buat, aku rasa company bagus. Nampak, ini akan menjadikan kita kadang-kadang salah buat investment. Jadi Abang Abu sangat berharap jangan jadikan kos-kos
yang macam ni sebagai satu benda yang, faham tak? Kan? Jadi saya nak sekali lagi bagi tahu kepada yang adik-beradik lah kan, jangan jadikan kos-kos tu sebagai kos-kos yang macam membazir dan sebagainya. Alright? Sebab tu itu adalah benda yang saya nak kongsikan hari ni. Simple saja, dia bukanlah benda yang susah sangat, tapi itu adalah sangat penting. Alright? Okay? Boleh ke boleh? Mesti boleh. Jadi benda tu simple, tapi sebab saya tak nak orang rasa macam benda tu kos-kos yang membabit, kos-kos yang penting, yang kena ada lah babe. Ini kos kena ada. Kalau buat perniagaan, perjanjian kos kena ada. Kos government benda ada. Kalau kau rasa benda tu membazir, tak boleh. Payment gateway yang letakkan dalam internet, kena bayar fee. Itu kos yang membantu awak. Clear tak? Jangan jadi macam ini pun kita tapi ada orang dia lebih-lebih kan, dia buat silap dan sebagainya. Right? Jadi awak pastikan benda tu. Right now, kat luar sekarang ni banyak kos-kos. So ada sedikit perancangan tak yang how kita should map journey on. Okay, alright, good. Soalan yang cantik. Saya bagi 3 benda lah untuk engkau Suhaimi dan juga siapa yang dengar. 3 benda yang awak perlu jadikan sebagai satu benda yang perlu awak pergi. Satu, yang first, ilmu agama. Alright, ilmu agama ni awak jadikan satu benda. Kalau awak belum pernah pergi ilmu agama dan melabur, saya rasa itu semua salah. Awak pergi kuliah, pergi attend kuliah. Alright, pergi attend kuliah at least 3 bulan. Setiap hari pergi pagi, maghrib, subuh pergi attend kuliah. Hari ni kuliah online dah banyak. Jadi ambil masa untuk dengar kuliah. Dengar kuliah. Clear? Yang pertama. Kedua, awak perlu ada ilmu motivasi. Bila dah down, macam mana naikkan balik. Bila dah teruk, macam mana kita nak. Ilmu motivasi. Sebab Nabi, kalau kita tengok, kita baca sirah Nabi, Nabi mengembangkan Islam dengan motivasi, dengan memberikan motivasi. Jadi bila kita dengar kuliah pun kita dapat motivasi. Tapi kadang-kadang dia ada orang ni, dia kuliah dia rasa macam agama kan. Sebab tu dunia babe, kuliah ni kehidupan. Macam mana kita nak hidup ni, tu dengar kuliah. Tapi kadang-kadang orang tak tahu benda tu, tak apa. Dan pergi dapatkan ilmu apa tau? Ilmu motivasi diri. Tak ada duit, macam mana nak berjaya? Tak ada ilmu, macam mana nak berjaya? Orang cakap kita macam mana? Kita macam mana nak handle kita punya whatever. Itu ilmu yang kedua yang saya rasa perlu. Ilmu ketiga, ini 3 ni confirm kena ada 3 ilmu kewangan. Macam mana nak menguruskan kewangan? Macam mana saya nak simpan? Macam mana nak melabur? Itu ilmu kewangan, ilmu abu-abu ni lah, insyaAllah datang ke laku juga. Ini 3 asas. Lepas dah ada ni, baru awak fikir yang mana sekarang awak nak. Awak nak buat berniaga, then dapatkan ilmu perniagaan. Awak nak melabur, pastikan dah cukup tak, then dapatkan ilmu pelaburan. Dapat yang ni besok sebenarnya. Alright, petua ke-10 saya dah ada benda ni. Alright, petua 10 lah yang akan saya ceritakan benda-benda tu. Alright, so itulah yang you boleh map out your journey. Alright, clear ke clear ni? Jadi 3 benda ni asas. Kalau tak tahu nak pergi seminar mana, pergi kuliah. Tak ada duit, tak ada bayaran. Kau pergi kuliah, aku rasa kau lagi pandai daripada orang pergi seminar ni. Clear? Jadi itu yang saya boleh bagi pada Suhaimi kita. Alright, kita apa lagi? Siapa lagi kat sini? Para scammer, sila bertaubat segera. Allahu Akbar. InsyaAllah dia, okay? Costing. Weigh your costing education fees against your probable returns. But first double check on the credibility of the company. Yes, correct. Bagus. Mesti. Boleh AA, alright. Hidden cost lagi parahkan AA. Selalu terlepas pandang. Kos yang boleh kira pula. Thank you. Betul. Yes, kadang-kadang ada hidden cost yang kita macam tak nampak kan, tapi kita tak terlepas pandang. Tapi kos-kos yang penting ni kita kira sampai kita tak nak pula. Betul pandang. Sebab tu kita kena tanya apa kos-kos yang terbabit. Adakah benda ni berbaloi? Kadang-kadang banyak, especially private investors punya benda, right? Kadang-kadang business tertentu dalam MLM whatever, like even funds, like when you invest in unit trust, you invest in banyak benda-benda ni, awak kena pastikan ada tak hidden. Insurance pun sama, ada tak hidden costing yang ada. Kalau ada, bagi tahu aku dulu kan, supaya aku boleh buat macam tu. Alright, bagus. Alright, makanan rohani tu Allahu Akbar. Betul, yes. Dengar kuliah ni dia makanan rohani kan, setiap hari babe. Setiap hari jangan terlupa tinggal. Kalau boleh ustaz yang memang dia bawa kitab, dia maksudnya dia mengajar kitab tu secara berharian, baru kita lengkap.
Jangan kita dengar hari ni kuliah lain, besok kuliah lain, lusa kuliah lain, dan kita boleh dengar, bukan tak boleh dengar, tapi kita tak dapat satu panduan yang betul. Sebab tu kalau boleh ikut ustaz yang mengajar satu kitab, tapi dia mengajar sampai kitab tu habis. Itu kita akan dapat banyak, right? Kita akan dapat banyak. Itu saya punya cadangan Jom press lu banyak-banyak. Terima kasih, dah 2,400 lebih lah. Aku terharu lah, Bib. Korang bila ada korang macam aku tengok adik-adik aku ni, kalau ada memang aku punya love. Dia tak putus-putus love tu. Banyak sangat, alhamdulillah. Aku rasa seronok pula. 9.42. Jadi hari ni petua dia very simple Petua dia pastikan kita ada kira kos-kos kita, dan jangan disebabkan kos pelaburan kita terlepas peluang untuk menjana duit, dan juga terlepas peluang untuk kita mengekalkan perniagaan ataupun pelaburan tadi. Juga kalau disebabkan kita berkira sangat kos-kos yang mungkin sangat penting, kita boleh juga terlepas peluang daripada menjana banyak duit, dan juga boleh menjadikan kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang tak baik dengan kita punya JV partners dan sebagainya. Jadi buat benda tu penjelasan yang cantik molek, saya terima 100%. Penjelasan yang cantik molek saya terima 100%. Terima kasih yang terhandsome dalam anda luaran. 1,000 lu. Alang kau tulis 1,000 mana? Ci, dia tak ci. Dia kena tekan 1,000 kali baru dia ci. Ini tak ci, tulis 1,000 love. Alamak, tu macam tak best lah, tak nampak kat sini. Tapi kalau tekan baru dia naik kat sini, aku nampak. Kau tak tengok. Aku boleh tunjuk tau benda ni, aku screenshot aku boleh tunjuk. Mungkin korang tak nampak love tu kan. So itulah dia. Jadi kita teruskan juga sebab kita ada masa lagi. Apa kata kita tanya soalan-soalan yang bersangkut paut, dan ataupun saya habiskan terus dengan petua yang ke-10. Kan tak payah nak tunggu esok lagi. Petua 9 ni hari juga. Sebab petua 10 ni dia lebih kurang related balik kepada petua 9. Jadi kita bagi je lah petua 10, tak payah nak tunggu satu hari lagi. Besok kita cerita benda lain lah, kan. Alright, petua 10 adalah labur dalam diri anda sendiri dulu. Labur dalam ilmu kita. Labur dalam ilmu. Alright, tiada risiko yang lebih tinggi daripada pelaburan yang tanpa ilmu dan pengetahuan dalam pelaburan tersebut. Saya ulang balik, tiada risiko yang lebih tinggi dalam dunia pelaburan tanpa mempunyai ilmu dan pengetahuan dalam pelaburan tersebut. Contohnya kita main saham tapi kita tak tahu apa benda pun pasal saham. Itulah risiko. Bukan saham tu risiko, saham tu tak risiko. Kita yang risiko, kan? Kita ni yang risiko, bukan saham. Iblis tu bukan risiko tau sebenarnya. Iblis tu bukan risiko, kita risiko ni, kan? Iblis boleh merosakkan kita, tapi kita je yang hanya boleh menghancurkan diri kita, kan? Iblis kerja dia memang merosakkan, kan? Iblis yang rosakkan Nabi Adam, tapi Nabi Adam tak merosakkan diri dia sebab dia bertaubat, dan akhirnya Allah bagi peluang untuk bertaubat, dan dia bertaubat, dia kembali balik. Tapi Iblis ni dia kata orang tu, dia hanya diri dia sendiri. Jadi kita ni, hanya kita lah yang boleh merosakkan diri kita. Iblis ke setan ke benda-benda ni semua tak boleh merosakkan kita kalau kita bersedia dan kita sentiasa dalam keadaan lindungan Allah. Kita minta dengan Allah supaya kita dilindungi dan kita boleh menyelamatkan diri. Tapi kalau kita sendiri yang boleh merosakkan diri kita, setan kasih pak, betul itu maksudnya kita merosakkan diri kita. Sama juga dalam ilmu pelaburan. Alright, pelaburan ni tak ada risiko. Hartanah tak ada risiko, bisnes tak ada risiko, internet tak ada risiko, saham tak ada risiko. Semua ni tak ada risiko. Yang risiko engkau. Diri kita ni yang risiko sebab kita tak ada ilmu, kita tak ada pengetahuan, kita tak nak belajar, kita nak ikut cakap orang yang entah apa benda dia buat. Itu sebabnya dia menjadi satu risiko. Sebab tu saya cakap tadi, ilmu dalam diri kita bermula dengan ilmu agama. Kuatkan ilmu agama kita supaya kita tak nampak dunia ni lebih besar daripada akhirat. Dunia ni nampak kecil saja. Alright, sebab tu pelaburan ke whatever kita dapat ni kita nampak kecil saja. Tak ada apa-apa makna lah, babe. Kalau dia datang pun so what? Kan aku boleh gunakan untuk buat benda baik. Kan? Berapa banyak bangunan yang aku boleh ada. Mati kau dah tak ada apa, babe. Tapi itu bukannya awak tak perlu ada banyak. Tapi maksudnya bila kita dah tahu macam itu, banyak benda ni kita kasihlah, kita wakaf, kita infak, kita whatever. Sebab itulah cara dia. Bukan saya cakap jangan kaya. Kita kena kaya, banyak duit, banyak tu. Tapi semua duit-duit ni adalah untuk kita dapat balik ke akhirat. Kita invest kat dunia, dapat kat akhirat, babe. Dahsyat. Kita invest, semua yang dapat kat dunia ni kita invest kat dunia. Macam mana nak invest kat dunia? Infak, kita berwakaf, berzakat. Kita invest semua kat sini, kita dapatlah kat akhirat. So basically itu yang saya nak bagi tahu, ilmu.
Alright, sebelum melabur perlu ada ilmu. Alright, jangan ingat hanya dengan melihat pelaburan tu dia menghasilkan banyak return, kita pun terus pergi melabur kat situ. Ada orang buat macam tu tau. Dia nampak, dia ni buka kedai makan, dia dapat banyak duit. Dia pun pergi buka, tapi habis. Sebab apa? Dia bukan macam tu. Kena ada ilmu dalam benda tu. Clear ke clear? Kena ada ilmu. Sebab itulah pelaburan dalam diri anda ni lah yang paling berharga dan tak ada siapa pun boleh ambil. Kalau ada melabur dalam ilmu dalam diri kita, tak ada orang boleh ambil. Kan tak ada orang boleh ambil. Ilmu tu akan sentiasa ada dalam diri kita, insya-Allah, dan dia akan terus berkembang bila kita sampaikan pula. Bila kita sampaikan pada orang, Allah bagi lagi. Dia sampaikan kita, Allah bagi lagi. Lagi-lagi kalau kita ikhlas tau. Kita macam tak ada berniat untuk nak manipulasi ilmu kita. Contohnya manipulasi macam mana? Okey, kau nak ni kau bayar, kau datang lagi. Boleh, tapi bukan dengan niat macam tu. Kalau niat untuk kita buat duit daripada benda tu, salah. Tapi kalau kita buat benda tu untuk nak memastikan orang tu dapat manfaat yang betul, maka kita boleh buat. Cakap ini level pertama sebab level pertama awak boleh dapat benda-benda macam ni je. Sebab kita tahu kita nak memberi manfaat. Bukan aku nak buat duit. Bukan level pertama aku dapat 24,000. Level ketiga dapat 10,000. Tak. Aku cakap level pertama ni je, sebab ini je lah yang sepatutnya awak belajar. Selepas awak dah faham ni, baru kita pergi ke level 2. Ada macam tu. So kita kena ada dia punya benda, bukan untuk kita nak buat duit sahaja, tetapi kita nak memberi manfaat yang betul. Sebab tu pelaburan dalam diri ni sangat penting. Alright, dia akan membawa keuntungan sepanjang hidup, insya-Allah. Alright. Dan sebab tu saya cakap, bila saya cakap macam itu, kau jangan gasak semua kursus kat luar sana. Apa-apa kursus muka kau ada kat sana. Apa-apa kursus ada kat sana. Itu bukan bijak, itu bodoh, kan? Kalau kita tak faham benda tu dan tak perlu benda tu, tak payah. Kita hanya pergi apa yang kita perlu, kan? Prioritikan ilmu tu. Apa yang perlu? Ilmu ni aku perlu, aku pergi. Bukan sebab semua orang buat ilmu, semua kita nak pergi. Tak best, tak boleh. Kita pilih, okey, aku nak berniaga, aku nak ada ilmu accounts, aku nak ada ilmu marketing, aku nak ada ilmu sales, aku nak ada ilmu pengurusan branding, aku ada. Jadi kita pilih yang relevan. Engkau ada ni, kau pergi belajar ekonomi, entah apa benda, kau pun tak tahu. So kau pergi pun kau blur. Lepas tu sebab kau kena, sebab ilmu bang, ilmu kita kena belajar. Kita kena sentiasa, selagi kita hidup kita belajar bang. Tapi belajar tu pun kena bijak. Dia tak boleh belajar tak bijak. Clear tak? Jadi jangan terperangkap dengan pelbagai pemasaran yang menjanjikan pelbagai kejayaan kat luar. Jangan terperangkap. Ramai orang yang terperangkap dan beratus ribu mereka melanjakan kerana terperangkap dengan pemasaran yang menjanjikan kejayaan orang lain. Dia tunjuk kejayaan-kejayaan orang lain untuk memerangkap kita. Alright, minta maaf lah, awak suka saya, tak suka saya kena bagi tahu. Alright, anda harus melakukan kajian dan selidikin sebelum menyertai. Mana ni orang-orang berjaya. Mana kat ada orang aku nak tengok lah. Aku check. Contohnya, ni dah 3 tahun dah dia dah aku dengar dia ni 3 tahun. Sekarang mana dia hilang pula apa hal dia hilang jangan itu yang kita kena semak. Alright, so kita perlu, sebab jangan terperangkap. Alright, antara kaedah-kaedah yang saya nak dia peraturan satu dalam mencari ilmu ni supaya awak tak membazir. Satu, sentiasa dapatkan dalam bentuk kos yang paling rendah. Alright, sentiasa dapatkan dalam bentuk kos yang paling rendah. Kalau nak belajar sesuatu, alright, beli buku e-book ke, beli buku yang murah untuk memahami dia dulu. Kan, jangan terus kita pergi ke satu seminar ataupun workshop yang mahal tanpa kita tahu asas dia. Ini akan menjadikan rugi. Sebab tu kalau awak tak tahu benda tu, janganlah bayar premium bimbingan, mentoring itu ini semua, tapi akhirnya awak tak tahu sebab awak tak tahu benda. Dia ajar pun awak tak faham. Sebab tu yang pertama sekali adalah beli benda yang murah untuk kita belajar mengenai benda yang kita nak buat. Contohnya nak belajar saham, beli buku pasal saham, download e-book pasal saham, baca dulu, mula fahamkan. Tak apalah orang yang buat seminar tu dia mungkin ada buku, beli buku dia, baca dulu, fahamkan dulu, kan? Then awak ada pemahaman. Lepas tu bila awak pergi, awak barulah faham. Itu yang pertama. Kedua ni, alright, kita kena faham benda ni. Alright, tidak ada hubungan dengan kualiti maklumat yang disampaikan dengan harga yang bayar. Awak kena faham, tak semestinya bawa bayar banyak ni awak dapat information yang berkualiti. Dan mungkin awak cakap benda ni murah, kualiti dia murah. Hello, harga sangat berkaitan dengan leverage dan sistem penyampaian. Sering adalah gimmick pemasaran.
Alright, gimmick pemasaran ni lah yang sentiasa dia bagi benda-benda macam ni dan harga macam ni. Sebab orang dah ada, harga macam ni, kualiti bagus. Sampai dah masuk, dah bayar, duit dah habis, tu jam baru tahu, ya Allah, yang ni sebenarnya ada dalam Quran lah. Quran dia ada benda tu dan ustaz aku dah pernah cakap benda ni. Tak bayar apa pun. Yang aku bayar berpuluh ribu nak belajar benda tu je ke? Ya Allah, kan? Kadang-kadang macam tu, ada juga macam tu. Sebab tu jangan rasa awak bayar RM20 datang kelas, ataupun mungkin saya juga sendiri, saya buat kelas-kelas yang bayar 100 lebih lah, 200 lebih, lepas tu bagi 21 hari, 30 hari. Awak ingat benda tu murah gila, tak ada ilmu. Alright? Dan awak ingat orang yang buat 1 hari, 2 hari dia bayar, dia charge 300, 400, 500, 1000, 2000 tu bagus sangat. Jangan membuat andaian macam tu. Alright, kualiti dengan apa yang kita bayar tak ada kena-mengena. Alright, itu adalah mungkin kita bayar brand orang tu. Orang tu ada branding, kita bayar brand lah. Bukan sebenarnya ilmu tu, mungkin ustaz kita pun ajar ilmu yang sama. Alright, so saya nak, kenapa saya bagi tahu ni? Pertama, asas tu dapatkan ilmu. Kemudian dua, awak dah bersedia, pergilah cari mentor yang bayar beratus ribu ke whatever, belajar. Sebab awak faham dah. Awak dah faham. That's how you need to do. Clear ke clear? Jadi jangan sekali-sekali menganggap bahawa sebab benda tu mahal, benda tu bagus. Ni murah, dia tak bagus. Right? Sebab dia ada keluar media, whatever, bagus. Dia ni tak ada keluar mana-mana, YouTube pun tak ada, apa pun tak ada, tak bagus. Alright? Jangan disebabkan murah atau tak ada populariti, kita ingat ilmu tu tak bagus. Alright? Sebab tu ramai ustaz-ustaz kat luar yang luar biasa ilmu diorang, tapi tak adalah macam glamour-glamour sangat. Tapi kalau kita dengar, kita ikut diorang, ya Allah, banyak sangat. Jadi itulah yang abang nak bagikan. Jadi first kali, pastikan anda semua melakukan 10 tip ataupun 10 rahsia pelaburan yang abang kongsikan selama lebih kurang 7-8 hari ini. Alright? Untuk anda menggunakan dia untuk mendapat pelbagai kebaikan dalam petua rahsia pelaburan bersama dengan Abang Abu. 10 petua, dan hari inilah petua yang paling penting, iaitu petua melabur. Jangan, kata orang tu, melabur dalam diri anda sendiri. Alright? Melabur dalam diri anda sendiri. Alright? Pastikan dia adalah satu benda yang bila melabur dalam diri sendiri, insya-Allah dia tak akan rugi. Alright? Pastinya dia akan membawa kebaikan kepada kita, insya-Allah. Jadi itu sajalah yang Abang Abu dapat berkongsi, dan saya tengok apa orang-orang cakap kat sini. Ni ada banyak ni. Aku tengok makan rawan ni, jom. Okey, penjelasan yang cantik tadi dah. Double petua hari ni, alhamdulillah. I give you 50 love, bro, yang manis. Alright, ya, Kak ni cakap. Tapi 50 love tekan tak? Tu kau tulis je, Kak. Aku nak kau tekan, jangan tulis je. Kan kita kena kaya untuk bantu semua orang di bumi ni. Amin. Alright, itu Hilmi. Hilmi ni ada hati yang murni, yang baik, hati yang bantu orang. Pada dia semua ni bagus, semua orang baik. Dia bagus macam tu. Alright. Itulah AA. Bila ada kad goreng pisang kat tepi road, top lain minggu banyak kad goreng pisang kat macam mana tu AA? Kita jangan risaulah. Rezeki ni milik Allah. Dia nak buka lah. Yang kita susah sangat orang buka ni, kenapa dia nak buka? Tak ada hal. Kan? Tu rezeki dia. Kita nak buat apa nak ni? Rezeki kita Allah yang bagi. Jadi kita minta Allah je dah. Ya Allah, berapa ramai pun kat sini kau rezekikan semua orang, biarlah dapat rezeki yang baik. Kita doakan mudah-mudahan semua orang ni dapat rezeki yang baik. Allah ni boleh bagi. Kau ada 10 kedai ke 20 kedai sendiri. Kalau Allah nak bagi semua orang kaya pun dia boleh. Kan? Jadi Allah bagi mengikut keikhlasan hati kita. Semua dia tengok. Dia bukan hanya tengok dari segi kau tak satu tempat ke, atau kau ada ramai orang, tak. Dia tengok hati kau juga. Dia tengok hati kau, keikhlasan kau, kesungguhan kau, usaha kau. Ni semua memainkan peranan dalam kita mencapai rezeki. Alright, jadi jangan disebabkan ada orang lain buka, kita terus rasa macam alamak down. Kan? Kita jangan rasa macam itu. Kita cakap alhamdulillah, ada lagi. Mungkin Allah akan bawa lagi ramai. Lagi banyak kedai, tu lagi ramai orang datang. Sebab dia tahu kat sini kawasan ni banyak kedai lah. Kita pergi kat sana banyak choice. Jadi lagi ramai orang sebenarnya datang bila kita ada kedai yang lagi banyak. Cuba fikir yang positif. Jangan fikir yang alamak, kalau dia buka habislah rezeki aku. Tak. So kita don't worry benda-benda macam tu. Nak buka-buka, masing-masing ada rezeki dia. Orang yang tahu tu dia takkan rasa macam tu. Orang yang tak faham tu yang dia akan, apa sebab kau buka dekat aku? Dia akan marah. Sebenarnya rezeki tu bukan dibuka habis. Rezeki Allah punya. Yang kau susah ni kenapa? Tu rezeki Allah, dia nak buka. Alhamdulillah. Ya Allah, kau buka kat sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bagi kau rezeki yang melimpah ruah. Dah, kita start buat kerja kita. Macam tu lah. Alright, maka bukan pelaburan tu je yang berisiko. Diri sendiri ni lagi tinggi risiko.
Bila tak cukup dengan ilmu, point terlajak tepat. Yelah, memang betul orang cakap pelaburan tu tak ada risiko. Kalau pelaburan tu risiko, semua orang yang melabur tu, tu skim cepat kaya mungkin kan, semua orang yang melabur dia rugi sebab benda tu memang berisiko. Tapi pelaburan-pelaburan yang ada ni, dia tak ada risiko. Yang risiko kita sebab kita tak ada ilmu dan sebagainya, right? Hari ni load dia 5,000 lebih dahsyat kau orang ni. Alright, tak ada apa ni. Okey, tak ada ilmu tu satu, malas dan nak shortcut lagi satu kesilapan. Konon percaya kawan. Tahu tak apa. Alhamdulillah, tukang jahit, jadi designer, belajar kewangan AA, best. Alright, belajar kewangan dengan AA. Okey, tukang jahit di designer alright. Muhammad Ali bin Jauhar, dia cakap power AA. Dah tekan lah tu check. Mana aku tahu, tak gerti nak check. Terbaik kan Kak Karin. Alright, so itulah sedikit sebanyak yang dapat kita kongsikan. Lebih kurang 22,000 penonton, 22,000 penonton yang menyaksikan hari ini punya program. Terima kasihlah kepada anda. Mudah-mudahan Allah merahmati semua anda ni, diberikan kesihatan yang baik, diberikan rezeki yang melimpah ruah, diberikan peluang untuk melakukan kebaikan, peluang untuk kita berzakat, berinfak, bersedekah, dan berwakaf dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Mudah-mudahan segala amalan kita ni akan Allah ambil sebagai satu sebab untuk kita mendapat tempat yang tinggi di akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan juga akan diselamatkan kita daripada seksa kubur yang sedang menunggu kita kat dalam tu. Kubur sedang menunggu untuk menyeksa kita kalau kita tak sedar lagi. Banyak kesilapan yang kita buat. Kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Dia mengampunkan segala dosa-dosa kita, diberikan kita satu keadaan kehidupan yang sangat baik di alam kubur nanti. Mudah-mudahan kita tak lepas daripada segala siksaan kubur yang sangat menakutkan dan menyakitkan kita. Right? Jadi marilah kita sama-sama sedar mengenai benda ni. Marilah kita berbaik-baik dengan semua orang. Marilah kita melakukan kebaikan. Marilah kita melakukan sedekah, membantu orang. Jangan menghina sesiapa walaupun mungkin mereka ni tidak mempunyai kehebatan seperti kita. Jangan kita menganggap orang tu lebih rendah daripada kita. Mungkin mereka tu adalah ahli syurga yang kita tak tahu. Allah boleh menempatkan siapa saja yang Dia inginkan untuk mendapat tempat syurga. Jadi marilah kita sedar, bertaubat daripada segala perbuatan yang mungkin selama ni kita tersilap, menganggap orang tu kecil, orang ni kecil, orang ni tak ada ilmu. Kita cuba mengutuk orang tu, mengutuk orang ni. Kita jangan buat benda-benda ni. Sebaliknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah bagi kita satu kekuatan untuk menerima apa pun ada. Kita berdoa dan bertaubat, sentiasa melakukan taubat. Mudah-mudahan taubat kita diterima dan kita mendapat satu keadaan kubur yang lapang sekali, kubur yang penuh dengan cahaya, kubur yang begitu tenang kehidupan. Kita nak mengalami kehidupan macam itu dalam kubur. Kalau kita nak itu, maka dunia ni adalah tempat yang bukan untuk kita nak bermewah, bukan tempat untuk kita nak menunjukkan keegoan kita, bukan tempat untuk kita membuang masa, membazir masa dan sebagainya, right? Dunia adalah tempat untuk kita mengumpul banyak kebaikan agar kita berada di tempat yang sangat best di alam kubur dulu, right? So itu sajalah untuk hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan doakan saya juga, segala-galanya doakan semua yang berada hari ini, insya-Allah. Alright, itu saja daripada Abang Abu. Kau orang yang memang macho. Memang, tapi inilah rambut-rambut aku ni yang nanti aku gunting. Korang jangan risau tau, nanti aku gunting. Ini nampak selekeh tau. Kan aku ni memang macam nampak selekeh, tapi insya-Allah lah boleh lah. Ada orang bila tengok aku macam ni, dia cakap macam aku ni macam Shah Rukh Khan. Ada orang tengok macam ni, dia cakap aku macam Adi Putra. Yang kat sini macam Shah Rukh Khan. Yang kat sini dia cakap macam Rajinikan. Itu sajalah daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok dan jangan lupa petang ni pukul 1. Alright, pukul 12 kita ada ABC show. Hari ni best, 2 orang wanita hebat, Fali dan juga Hani. Fali dan Hani akan berada pukul 12 hingga 1 untuk meripeh minda. Jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan mereka jam 12 hingga 1 petang dalam ABC Lunch Hour Show. Alright, itu saja daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.